KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustama'in al-kiram, khususan litulab wal muallimin, wa syukran aidan li idha'atil Didik TV, wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan wa Allah yuftah alaikum amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allamul maddah asy-syariah. Hari ini kita nak belajar subjek syariah SPM. Tapi sebelum itu murid-murid, pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa kita memakai cecair pembasmi kuman sebelum kita melakukan apa-apa saja pekerjaan. Alright, sebelum kita mula, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair. Masya-Allah Ustaz. Ustaz, saya tengok dekat profil Ustaz tadi, Ustaz penulis buku Ustaz. Aywa, na'am. Berapa banyak buku yang Ustaz dah hasilkan? Hatta al-an katabtu takriban khilal 9 kutub. Oh, ada banyak, ada 9. Bil Arabi. Bilughatin Arabiyyah. Bilughatil Arabiyyah. Aywa, na'am. Masya-Allah, ada 9 buku yang telah Ustaz terbitkan Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini dalam subjek syariah SPM 20 wahid wa 20. Tapi sebelum kita mula Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? InsyaAllah. Okey, dipersilakan Ustaz. Sebelum buat apa saja kan, kita ni kan dalam mood raya Ustaz. Kalau nak makan ke apa ke, pastikan kita bersihkan tangan kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan apa-apa saja pekerjaan. Dan bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi pastikan jangan buang merata-rata, letakkan dalam bekas ataupun dalam tempat yang selamat. Ustaz, saya letak dalam poket boleh Ustaz ya? InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin. Ustaz, subjek kita tentang syariah. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah di antara perkara yang akan kita bicarakan pada hari ini Ustaz? Silakan. طيب في هذا اليوم إن شاء الله سوف ندرس بالموضوع صلاة الاستسقاء. Kita akan belajar tentang solat istisqa. والموضوع الثاني تحت باب سنن الصوم الصيام المسنون. Yang kedua kita akan belajar tentang tajuk-tajuk puasa-puasa sunat. Okey. Baik Ustaz. Sebab apa nama, kita pun baru saja habis 30 hari berpuasa di bulan Ramadan Ustaz. Ya. Takkan kita nak tinggalkan puasa ataupun Ramadan begitu saja. Ya, betul. Pasti ada solat ataupun puasa-puasa sunat yang mengiringi bulan Ramadan selepas ini Ustaz ya. Ya, tepat sekali. Okey, baik. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita lihat dulu pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Pada pendapat saya, subjek ini amat penting bagi setiap umat Islam dari sudut berbagai aspek maupun dalam kehidupan seharian. Antara kepentingan pelajaran subjek ini ialah dapat menentukan hak, dapat menentukan hukum hakam dan mengetahui undang-undang syariah Islamiah ketika mana hendak melakukan suatu perkara yang hak ataupun batil. Selain itu, kita dapat mengelakkan kesalahfahaman antara masyarakat sekeliling kita, khususnya yang bukan beragama Islam. Dengan mata pelajaran ini juga, kita dapat bentuk masyarakat umat Islam yang berpengetahuan luas serta cakna akan setiap perkara yang dilaksanakan berdasarkan hukum-hukum syariah. Saya amat gemar dengan subjek Asy-Syariah kerana dengan subjek ini saya dapat mempelajari dan menambahkan lagi ilmu tentang konsep penyetaan agama Islam dalam kehidupan. Di samping itu, dengan pelajaran yang saya pelajari ini, saya juga dapat membantu dan memberikan kefahaman dengan lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Kerana kita juga dapat lihat pada zaman kini masih ada lagi pandangan-pandangan yang salah dan masih ada lagi yang kurang jelas tentang konsep Islam dalam kehidupan. Selain itu,
ia juga dapat membantu diri saya untuk melanjutkan pengajian di universiti. Justru dapat menambahkan ilmu-ilmu Islam di dalam diri saya, insya-Allah. Pada pendapat saya, subjek syariah ini amat mudah difahami dan dikuasai mengikut cara kita tersendiri. Oleh itu, saya akan kongsikan beberapa tips untuk menguasai subjek syariah ini. Antaranya yang pertama, kita digalakkan bertalaki dan bertasmih hafazan bersama guru atau rakan. Yang kedua, kita digalakkan untuk sering mendengar surah-surah yang bakal dihafal melalui TV, smartphone ataupun sebagainya. Yang ketiga, untuk menguatkan ingatan kita terhadap subjek syariah, kita digalakkan untuk bersoal jawab bersama rakan dengan subjek yang telah kita pelajari. Yang keempat, untuk menguatkan ingatan kita dan memahirkan diri terhadap subjek syariah, kita digalakkan untuk melakukan praktikal dengan subjek yang telah pelajari seperti solat istisqa, solat gerhana, zakat dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagi yang sering mendengar muzik digalakkan untuk mencipta lagu menggunakan ma'anil kalimat mengikut kesesuaian lagu. Oleh itu, berakhirlah tips yang saya kongsikan ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Okey Ustaz, kita dalam buat hari raya ni Ustaz. Tapi dalam masa yang sama Ustaz, kita jangan tinggalkan pembelajaran kita seperti mana betul. Kita belajar pada hari ini Ustaz, subjek syariah. Penting Ustaz ya. Syariah ni kita sebut dalam bahasa orang Melayu kita ataupun bahasa orang putih kita ni apa Ustaz? The way of life Ustaz The way of life. Ya, tepat sekali. Gaya hidup. Gaya hidup gaya kita. Hidup bersyariah. Okey Ustaz, kalau macam gaya saya hari ni boleh ke Ustaz Boleh. Boleh Libas syabi. Libas syabi. Aywa. Tapi saya rasa macam nak menangis zapin sikit Ustaz. Baik Ustaz, sebelum tu murid-murid kita dah bersedia dah nak bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Apa kata jom kita berkenalan dengan mereka? Okey, pertama kita ada Nurin Nafisah. Selamat Hari Raya. Silakan Nurin. Perkenalkan diri. Kaifah haluki? Arafna saki? Tafadhali. Alhamdulillah, ana bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Nurin Nafisa binti Idris Syaidi min Ma'had Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38. Tuma, silakan Miss Ra. Nama dia ke tu? Silakan. Selamat Hari Raya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nora binti Basri. Boleh panggil Ra. Oh, Ra je. Okey Ra. Seterusnya Alif Sata. Bukan Alif Sata Alif Syakir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Alif Syakir bin Muhammad Ali min Mahad Ad-Dini Islami Bagan Terap. Oh, saya hampir tertukar tadi dengan Alif Sata. Terima kasih Alif. Okey, kenapa dia punya baju oren Ustaz? Dia pelajar pelajar dinamakan dia ada tugas-tugasan khas PRS mungkin. Ini pelajar contoh sebaya. Ya. Okey, seterusnya kita ada Ali Ismail. Silakan Ali. Okey, tafadhal. Araf nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ismail. Dan saya berseperti Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 Sabak. Okey, seterusnya kita ada Wafi. Tafadhal Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adilul Wafi bin Haslan daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 Sabak 6. Okey, terima kasih. Dan yang akhir, awal akhir, Indana Rizq Adlina. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizq Adlina binti Zakir Hafiz. Saya dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 Sabak 6. Okey, terima kasih kepada murid-murid sekalian kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021 subjek syariah. Okey, hal antum musta'idun ayuhat tullab? Adakah anda dah bersedia dah semua murid-murid? Kalau bersedia cuba tunjuk good sikit. Okey, mereka dah bersedia Ustaz.
Okey, Jadi baik. apa kata kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Ustaz sebut istisqa. Ustaz, istisqa ni apa dia Ustaz? Istisqa bermakna solat minta hujan. Oh. Talabus suqya. Okey, silakan Ustaz. Okey, طيب. InsyaAllah سنبدأ الموضوع هذا من باب صلاة الاستسقاء لغة بمعنى طلب السقيا. أما شرعا سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجاتهم على صفة مخصوصة. بمعنى إذا لم ينزل المطر في فترة طويلة يعني في زمن معينة في زمن معين فينبغي علينا أن نصلي نقوم بأداء صلاة الاستسقاء. هذا يسن علينا. طيب ممكن أسأل الواحد من الطلاب أو طالبات عن دليل مشروعية بصلاة الاستسقاء. الدليل من الكتاب. Siapa Ustaz kita nak tanya? ممكن أسأل إلى نور را. Ra, boleh jawab tak Aywa. apakah dia dalil pensyariatan solat istisqa ni? Silakan. Allah boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Alhamdulillah. Al-ijabah sahih, Ustaz. Al-ijabah sahihah. Masya Allah. 100% Kalam mumtazah. ra'i. Barakallahu alaiki. Okey Ustaz, maknanya bila Ustaz sebut tentang dia punya takrif tadi Ustaz Aywa. Contoh Ustaz, kalau macam kita di Malaysia ni kemarau Ustaz. Okey. Kan jadi waktu kemarau tu Ustaz kita buat solat istisqa lah Ustaz. Ya, kita disyariatkan, disunatkan untuk melaksanakan ibadah solat istisqa. Okey, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, طيب. أريد الإجابة الثانية من السؤال الدليل من الحديث المتعلق بصلاة الاستسقاء. Okey Ustaz, siapa kita nak tanya? ممكن سوف أسأل إلى نافسة. Okey, ممكن Nafisah. تجيبي بهذا السؤال؟ Boleh berikan Tafadhali. dalil Mungkin. daripada hadis أيوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا آذان والإقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. الحمد لله. بارك الله لك. شكرا. Al-ijabah sahihah 100% insya-Allah. Okey Ustaz, yang tu dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. Dia soalan peperiksaan dia akan bertanyakan sama ada salah satu dalil daripada Quran ataupun daripada hadis syarif. Okey Ustaz. Taib. Dia ada kaedah untuk mengingat apa hadis tu. Hadis tersebut agak panjang. Kita cuba ingat dia punya sequel cerita. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, satu sequel. Yastasqiya fasalla bina rakatain. Yastasqiya fasalla bina rakataini bila adzanin wala iqamatin. Itu satu sequel yang kedua. Summa khatabana. Summa khatabana wa da'a Allah rafi'an yadayhi. Okey, itu dia punya bahagian yang ketiga. Kemudian Rasulullah berkhutbah dan berdoa kepada Allah SWT sambil mengangkat kedua tangannya wa hawwala wajhahu nahwal qiblati. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan mukanya menghadap kepada kiblat. Thumma qallaba ridaahu al-aymana 'ala al-aysari wal aysari 'ala al-ayman. Kemudian Rasulullah SAW membalikkan dia punya rida dia, yang kanan atas yang kiri dan yang kiri atas yang kanan. Itu kita kena membayangkan seolah-olah satu sosok tubuh yang paling mulia berada di hadapan kita. Rasulullah SAW, kita tak boleh nak membayangkan wajahnya. Cuma sosok tersebut, tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam saja tersebut, dan perbuatan yang dilakukan oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia punya cerita Ustaz supaya mudah untuk kita hafal. Ya, baru kita dapat, kita ada imagine gambaran tu, baru mudah untuk mengingat. Tapi Ustaz, bila contoh lama dah tak turun hujan ni Ustaz, jadi adakah ianya kita wajib ke buat Ustaz? Okey, itu kita masuk pada hukum dia. Cantik, Taib, saya nak tanya pada Adli, ma hukmu salatil istisqa? Tafadhal.
Hukmu salatul istisqa sunat muakkad. Aywa, sunnatun muakkadatun. Liman ni sunnu. Aywa, alal muqimin fil madani wal qari. Aywa, lil muqimin wal bawadi wal musafirin. Syukran lak. Ijabah sahihah wa maqbulah insyaallah. طيب هذا هو حكمه. هل هناك أوقات خاصة لصلاة الاستسقاء؟ Ada tak dia punya waktu-waktu yang khusus bagi solat istisqa ni? Saya nak tanya pada Alif. Fadal Alif, hal hunaka waqtu khas? لا تحتسوا بوقت في الأصح. أيوة، لا تحتس بوقت. طيب هل ممكن نعدي هذه الصلاة مثلا في بالليل ليلا؟ بل يجوز أداؤها في كل وقت من ليل أو نهار. أيوة. Mana waktu bila pun boleh buat, Ustaz? Bila-bila kita boleh buat solat istisqa. Nak buat malam boleh, siang pun boleh. Selain daripada waktu yang diharamkan lah, Ustaz, ya? Waktu yang diharamkan pun boleh. Waktu contoh selepas ba'da solatil asr. Ataupun ba'da tulu'il fajr. Sebelum waktu masuk waktu duha tu, kalau waktu tu waktu yang dilarang untuk kita menunaikan ibadah solat. Tapi bagi solat istisqa, dia tidak ada satu waktu yang khusus baginya. Okey, baik, Ustaz. Taib. Seterusnya? Seterusnya, macam manakah cara dia, Ustaz? Aywa, kaifiyah. Adakah solatnya sama macam solat biasa, Ustaz? Taib. Solat istisqa ni senang cerita dia, dia hampir sama dengan solat hari raya. Oh, solat hari raya? Solat hari raya menunjukkan kegembiraan kita. Akan tapi solat istisqa ni kita menunjukkan kesedihan kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu taala. Raja ila rahmatillah. Taib. An-niyah li salatil istisqa inda takbiratil ihram ويتبع بدعاء الاستفتاح ثم في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات. يكبر كم؟ 7 تكبيرات. dia ada 7 takbir, Ustaz? 7 takbir. Sama seperti solat hari raya, yukabbir 7 takbirat wa yatba'a bi qira'ah surat al-Fatihah thumma surat al-Qaf. Baca surah Fatihah thumma surah al-Qaf. Wa fi rak'ah ats-tsaniyah yukabbir 5 takbirat. Yang kedua, dia takbir 5 takbir. 5 kali takbir pada rakaat kedua. Fa yaqra'u surah al-Fatihah thumma surah al-Qamar. Aywa. Wa ba'da intihai as-salah, ba'da al-khitam, yaqumu al-imam wa yakhtubun nas. Imam bangkit, bangun dan dia berkhutbah pada jemaah. Wa yastaftihuha bil istighfar tis'an. Dia buka dengan istighfar 9 kali. Dia berbeza sedikit dengan solat hari raya. Dia buka dengan takbir 7 kali yang pertama. Kemudian yang kedua 5 kali. Tapi pada solat istisqa, dia dibuka dengan istighfar 9 kali pada khutbah pada awal. Al-awwal fi khutbah al-ula thumma fi khutbah al-tsaniyah yastaghfir 5 marrat. 5 kali. Tapi ada kaul yang menyatakan bahawa khutbah solat istisqa ni dia cuma khutbah dia bukan 2 khutbah, cuma 1 khutbah saja. Tapi itu khilaf baina ulama. Mana-mana boleh diguna pakai. Taib. Maknanya kalau nak mudah faham ni, Ustaz, dia seakan-akan solat hari raya, kan? Okey, baik, Ustaz, faham? Okey. Hunaka as'ilah. Ada soalan. Boleh tak kalau kata solat istisqa ini tanpa ada khutbah? Saya nak bagi soalan cepu mas ni pada anak murid saya yang saya kagum. Ali, tafadhal. Boleh tak solat istisqa tanpa khutbah? Yalla Ali. Okey, tafadhal. Istisqa tanpa khutbah tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh? Okey, tidak boleh kalau kata dia solat berjemaah. Okey, digalakkan untuk dia memperdengarkan khutbah bagi khatib. Tapi kalau dia solat bersendirian macam musafir ataupun orang-orang yang tinggal di pendalaman yang
yang tidak ramai penduduknya, boleh tak dia solat tanpa khutbah? Fadal. Ada murid nak bantu ke? Hukumnya boleh ya. Solat boleh. istisqa tanpa khutbah ni hukumnya jawaz, harus. Taib. Hunaka hikmah atau hikam li solat istisqa. Ada beberapa hikmah. Al-awwal al-ma' min akbarin ni'mah min akbarin ni'matillah 'ala al-ibad. Ba'din ta'khirul amtar huwa ibtila'un min Allah. Ta'khirul amtar atau ta'khir nuzulil matar huwa ibtila'un min Allah li'ibadihi. Thumma al-thalith masyru'iyatus salati wa du'a li-istijlabil ghais. Wal akhir tanbihun linnas atau tazkirun linnas bihajatihim ila rabbihim. Baik. Hadza arba'ah hikam li salatil istisqa. Mana-mana boleh diguna pakai untuk pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan. Maknanya pentingnya solat istisqa ni Ustaz, especially bila orang yang bercucuk tanam ni Ustaz, kadang-kadang tanaman dia tu dia perlu kepada hujan ni Ustaz. Baik Ustaz, kita berehat seketika Ustaz. Dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey, hari ini kita belajar subjek syariah bersama dengan Ustaz Ismail. Tadi kita dah jelas bagaimana solat istisqa. Penting Ustaz. Waktu Ustaz berada di luar negara dulu pun mereka pun selalu mengadakan solat istisqa Ustaz bila betul. Mana lama tak datang hujan, ataupun Ustaz boleh ke kalau kita solat istisqa ni untuk tahan hujan? Solat istisqa ni khusus untuk meminta hujan. Minta hujan. Ya, kita minta rahmat Allah. Yalah Ustaz, maknanya itulah kelebihan yang kita belajar pada hari ini Ustaz. Kita dapat tahu tentang solat menjemput hujan ni Ustaz kan? Okey Ustaz, yang seterusnya apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini Ustaz? Silakan. Tajuk yang kedua, insya-Allah kita akan buat sedikit ulang kaji tentang tajuk puasa sunat. Asyamul masnun. Baik. Ada beberapa jenis puasa sunat yang kalian telah pelajari di antara Saumul Arafah, Tasu'a Ashura, Saumul Isnin wal Khamis. Wa hunaka adillah minal hadis al-syarif alaikum labudda alaikum bihifziha jami'uha. Semua kena hafal. Baik. Semua hadis ni dia ada kata kunci. Dia ada kaedah untuk mengingat dia. Dan ramai pelajar dia terkeliru. Dan dia tertukar di antara satu hadis, satu dalil dengan dalil yang lain. Akan tetapi pada waktu yang sama, terdapat juga satu hadis yang boleh digunakan pakai untuk banyak dalil. Untuk banyak, kita jadikan sebagai sandaran dalil hukum lah untuk beberapa jenis puasa. Taib. Nazur ila saumu yaumi Arafah. Yaumul wukuf li ghairi hujjaj fi tasi' min Zulhijjah, pada hari ke-9. Okey, dinamakan yaumul Arafah. Liman lam yahuj fi yaumit tasi' min Zulhijjah wa huwa waqtul wukuf bi Arafah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma min yaumin aksara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nahar min yaumi Arafah. Okey, jumlah mafhumah min jami' talabah. Jumlah tu agak mudah difahami bahawa hari Arafah tersebut Allah akan membebaskan hamba-hambanya. Orang kata membersihkan dosa-dosa. Orang kata pada masyarakat kelak dia punya sikul peristiwa-peristiwa yang berkaitan dia lah. Kemudian kita masuk pada yang kedua, Saumu Tasu'a wa Ashura. Hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Okey, dia ada dua dalil di situ. Jadi pelajar dia boleh memilih salah satu. Tak wajib untuk menghafal dua-duanya. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yaum Ashura wa amara bi siyamihi. Hadha dalil al-awwal min al-hadis. Wa tsani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila al-qadim. Sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam ni kekal hidup sehingga tahun hadapan, maka la sumat tasi'. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersumpah, dia gunakan uslubul qasam, la-sum matasi, bahawa baginda akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadza na'usani min siyamil masnun. Amma as-salis saumu sittati ayyam Syawal. Okey, kita berada dalam
orang kata fatrah hari raya. Hari raya semua orang makan je. Betul, Ustaz. 30 hari tak makan siang. Hari raya tu kau boleh yang 30 hari siang tak makan, dia nak qada. Saya favourite saya ketupat, Ustaz. Ketupat makan dengan rendang tu memang sedap, Ustaz. Oh, favourite kita semua lah kan. Itu orang kata tak boleh tolak lah kan. Okey. Tapi pada hari tersebut dia ada hari yang digalakkan untuk kita berpuasa. Dan amat digalakkan. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dia punya ganjaran pahala dia tu Aiman, dia akan dapat sehingga setahun berpuasa. Wow. Dia puasa 6 hari, tapi Allah ganjarkan pada pembuat ibadah tersebut, okey, dia akan memperolehi pahala seperti golongan yang berpuasa setahun. Oh, maknanya tahun ni kita boleh buat lah, Ustaz. Sebab InsyaAllah, mudah-mudahan. Tahun-tahun sebelum saya ni, pun Ustaz, kadang-kadang banyak saya open house. termis, kadang-kadang miss hari, kadang miss 2 hari, kadang-kadang cukup kan. Jadi kita cuma usaha je lah kan. Tapi masalahnya, Ustaz, tahun-tahun sebelum ni open house merata-rata. Ya betul. Tahun ni insyaAllah dengan adanya PKP kita dapat puasa 6 hari straight tu kan. InsyaAllah kita sama-sama niat pun dah dapat pahala tau. Betul. Niat kan? siap-siap lah. Okey, kemudian seterusnya, saumu salasati ayyam min kulli syahr. An Abi Qatadah qala Rasulullah SAW, saumu salasati ayyami min kulli syahr saumud dahr. Puasa 3 hari dinamakan Yaumul Bayat. 3 hari pada setiap bulan dinamakan sebagai ia juga akan mendapat, bagi pelakunya itu, mereka akan memperolehi puasa setahun. Maksudnya 3 hari pada setiap bulan selain daripada Ramadan lah. Ramadan tu dah wajib dah. Hari yang ke-13, 14 dan juga hari yang ke-15. Kena masuk jadual ni, Ustaz. Ya. Dia ada 2 sebenarnya. Satu Yaumul Bayat, satu lagi Yaumul Sawad. Yaumul Sawad ni jarang orang buat dan agak kurang dijelaskan. Okey. Seterusnya, yang kelima Saumul Isnaini wal Khamis. Kana Rasulullah SAW yataharra Sauma Isnin wal Khamis. Rasulullah SAW ni sentiasa dia mencari-cari. Ya taharra, macam kita dalam bulan Ramadan yang lalu, kita mencari-cari malam Lailatul Qadar. Siangnya kita berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, melakukan ibadah dengan orang kata seberapa yang boleh untuk kita mendapatkan at-tahri Lailatul Qadar. Kita berusaha mendapatkan ganjaran pahala 1000 bulan tu satu malam. Okey, tapi Rasulullah pada hari-hari biasa, Rasulullah menunggu-nunggu hari Isnin dan hari Khamis untuk baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari tersebut. Itu dia. Dan yang terakhir, saumu samaniyata ayyamin min Dzulhijjah. Saumu samaniyata ayyamin min Dzulhijjah. Puasa 8 hari di bulan Zulhijjah. An Hafsah radhiyallahu anha qalat arba'a lam yakun yada'hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini hadis yang saya kata tadi. Dia boleh diguna pakai untuk hari-hari yang disunatkan berpuasa, jumlah hari yang lain. Al-awwal siyam Ashura. Yang pertama puasa hari Ashura. Yang kedua wal Ashra. Ashra ni 10 hari, 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Iaitu hari pertama bermula pada hari pertama Zulhijjah sampai hari ke-9, dinamakan Al-Ashra. Wa salasata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari pada setiap bulan, wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum orang kata naik tinggi matahari. Okey. Jadi ini di antara puasa-puasa sunat yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakannya. Dia ada kaedah yang lain untuk kita mengingat puasa-puasa sunat. Kalau saya bagi tahu pelajar kita, dia guna kaedah hari. Okey, cantik Ustaz. Ustaz simpan dulu, Ustaz, boleh? Okey, boleh. Kita kasih suspense sikit murid-murid kita tu. Jangan ke mana-mana, sambil-sambil makan ketupat rendang tu, jangan lupa terus bersama dengan kita dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ila najah SPM 20 wahid wa 20. Baik Ustaz, saya sebelum kita teruskan Ustaz tentang kaedah kita nak ingat puasa-puasa sunat tadi Ustaz. Yaumul Arafah tadi Ustaz,
Yang kena puasa tu kita lah yang tak pergi haji kan? Ya, saya. Yang orang pergi haji tu dia tak puasa lah. Mereka tidak digalakkan untuk berpuasa. Yang puasa tu kita. Mereka yang duduk di Arafah sana. Ya. Okey, baik, pada saya hari jelas. ke-9 tu kan. Mereka yang melakukan ibadah haji sebab mereka di situ dinamakan Yaumul Akl wa Syarb. Okay. Jadi mereka ni kena bersedia untuk menghadap pada 10 Zulhijjah tu untuk melakukan ibadah-ibadah atau manasik haji yang berikutnya. Dia agak tough lah kalau kita dah pernah buat ibadah haji tu dengan ramainya manusia, dengan cuaca dan sebagainya kan. Jadi kena ada tenaga yang lebih. Betul Ustaz. Banding dengan kita. Kita di luar Makkah, luar kawasan haram Makkah tu kita digalakkan untuk berpuasa. Okey, tapi satu lagi Ustaz tadi Yaumul Ashura dan Yaumul Ashra Ustaz. Ya, saya. Dia benda yang sama ke Ustaz? Ashura ni berbeza. Berbeza. Saya ingat sama Ashura. Dia pada bulan dan juga masa yang berbeza, okey. Okey Ustaz. Okey, itu tentang apa? Ashura dan juga Al-Ashra. Mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimanakah kaedah untuk kita nak ingat puasa-puasa sunat ni Ustaz? Okey. Di antara kaedah untuk mengingat puasa-puasa sunat, dia punya bilangan hari serta dia punya nama hari, kita boleh guna kaedah pernomboran. Kita susun atur daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okey. Jadi kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita lihat pada skrin ni, okey, 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan juga 10 yang terakhir. Okey. Nombor 1 kita abaikan dia, nombor 4 kita abaikan dia. Kemudian nombor 7 pun kita abaikan dia. Tiga nombor kita abaikan, maka dia akan kekal yang Isnin, Selasa, Khamis, Khamis atau Khamsa, Sitta, Samania, Tis'a wal Ashra. Dan kita ubahkan dia menjadi nama hari lah. Okey, Yaumul Isnin wal Khamis. Satu dah, satu jenis puasa. Kemudian salah satu ayyam min Zulhijjah, dah 2 jenis puasa. Kan? Kemudian sittata ayyam min Syawal, dah yang ketiga. Samaniyata ayyam min Zulhijjah, dan 4 Tasu'a wa Ashura, pada bulan Muharram. Okey, puasa Tasu'a dan juga puasa Ashura. Dah kita dapat lengkap dah ke semua jumlah-jumlah hari yang digalakkan atau disunahkan untuk kita berpuasa. Hanya kita perlu mengingat dia punya dalil. Kita dah tak, orang kata bila kita dah susun macam tu, kita dah insya-Allah kita tak akan tertukar dengan dalil dia. Bila kita tengah pasang dalil di bawah dia. Puasa Isnin Khamis apa? Karena Rasulullah taharra sama yaumal Isnin wal Khamis. Senang Ustaz. Dia akan memudahkan pelajar. Okey. Alhamdulillah. Maknanya itu cara untuk kita mengingat puasa-puasa sunat yang ada. Yang selama ni kadang-kadang kita tahu Isnin Khamis Ustaz. Ya, betul. Yang lain semua kita tak ingat. Ya, betul. Okey Ustaz. Okey, seterusnya mungkin kita boleh buat sedikit latihan ke? Boleh. Okey, kita boleh berinteraksi dengan pelajar. Al-antum musta'idun? Okey, taib. Nabda bi soal an syadha salatil istisqa. Aywa hadha. Okey. Taib. Uridu min adli afwan adlina. Okey. Mungkin taqra'i soal awal summa تعطي علينا الإجابة الصحيحة من السؤال. تفضلي. Okey. Adlina. Okey. Salatul istisqa. Mungkin okey, aqra'u soal. Aqra'u laki as-soal. Salatul istisqa syar'an su'alullah ta'ala ayasqiya ibadahu inda hajatihim ala sifatin ghaira makhsusatin. Sahih atau khata? Khata. Okey. Salahnya di mana ya? Ghaira makhsusah. Aywa. Syatirah. Bijak. Bagus. Terima kasih. Syukran laki. As-su'al tsani, salatul istisqa'i sunnatun 'alal muqimin fil muduni wal qura wal bawadi wa 'alal musafirin.
Taib. Syada Nafisa. Ma hiya al-ijabah? Salatul istisqa sunnatun 'alal muqimin fil mudun wal qura wal bawadi wa 'alal musafirin. Sahih am khata? Aywa? Khata. Limaza? Ma hukmuhu? Ma hukmuha? Sunnatun muakkadatun. Taib. Sunat muakkad. Hukum dia sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, bukan sunnah. Tapi syukran laki. Soal salis. Qala soal salatul istisqa la takhtasun bi waqtin fil asah. Hal hadha sahih? Ali. Okay, silakan Ali. Hal salatul istisqa laha waqtun khasun laha? Soal asali salatul istisqa la takhtasun bi waqtin fil asah. Betul atau salah? Salah. Salah. Salah? Jawapannya salah. Jawapannya sebenar betul. Okey, Ali? Solat istisqa ni dia la takhtas. Mungkin pelajar keliru. Dengan perkataan la tu, Ustaz. La tu. Sebab dia ingat perkataan khusus di situ. Memang solat istisqa ni dia tak ada waktu khusus. Bila keluar la di situ, pelajar akan terkeliru. Okey, dalam kaedah menjawab soalan, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menjawab satu-satu soalan. Okey. Taib. Soal akhir. Kaifatu salatul istisqa at-takbiru khamsan fi rak'ah as-saniyah summa qira'ah surat al-Fatihah wa surat al-Qamar. Benarkah pada solat istisqa ni kita takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, kemudian kita baca Fatihah, seterusnya kita baca surah Al-Qamar? Alif, tafaddal. Betul atau salah? Betul. Okey, pada rakaat yang pertama kita baca apa ya? Surahnya? Pada rakaat pertama kita baca surah Qaf. Surah Qaf. Alhamdulillah. Takbir berapa kali takbir? Takbir kita 7 kali. 7 kali. Alhamdulillah. Al-jabah sahihah. Syukran Alif. Taib. Aywa. Taib. Nantakil ila al-hukm wal-i'lah lil masail muta'alliqah. صلى المسافر صلاة الاستسقاء في السفر أو في سفره. Saya minta daripada Adlina. Adlina boleh jawab? Hukum. Soalan dia apa tadi? صلى المسافر صلاة الاستسقاء في سفره ما حكمه وما هو علته إلا لهذا الحكم. Hukum dia sunat muakkad. Ialah dia li'anna min hukum solat istisqa sunat muakkad 'alal muqimin fil mudun wal qura wal bawadi wa 'alal musafirin. Aywa, jawapan boleh diterima. Bagus. Kita boleh juga menjawab jawaz Salatul istisqa, jawaz ada solat al-istisqa lil musafir asna safarihi. Dia pelajar, dia kena ada kemahiran sebenarnya dalam menjawab hukum bahagian hukum dan illah. Walaupun ayat tersebut tidak terdapat dalam kitab, tapi pelajar sewajarnya memiliki kemahiran insya atau mengarang. Okey, walaupun bagaimana jawapan tadi diterima. Soal sani, uqimat al-jama'atu solat al-istisqa ba'da al-asri. Uqimat al-jama'atu solat al-istisqa ba'da asri. Ra. Faddali. Boleh jawab Ra? Ma makna jumlah? Jumlah awalan. Kadang-kadang pelajar dia tak dapat jawab bukan apa. Dia sebab dia tak tahu makna jumlah tersebut. Okey. Ada. Okey, makna jawapan daripada makna jumlah Ra. dia tu. Makna soalan. Tak nampak soalan ni. Okey, uqimat al-jama'atu. Uqimat al-jama'atu solat al-istisqa ba'da al-asri. Boleh makna ke dia? lepas asar ni?
Apa maksud soalan tersebut? Mendirikan para jemaah solat istisqa selepas asar. Okey, apa hukumnya? Hukumnya yasih. Yasih. Okey, atau tasih ataupun jawaz ataupun tajuz, boleh diterima. Okey. Ilah dia apa? Ta'lil. Anna la tahtasu bi waqti fil asar bal yajuz adauha fi kulli waqtin min laili aw nahar. Jawapan tu dapat 2 markah penuh tu. 2 markah penuh 2 markah penuh La tahtasu bi waqtin fil asar bal yajuz adauha fil lail aw fil nahar. Dia boleh buat pada bila-bila waktu. Tu dia. Okey, bagus. Tahniah. Taib. Okey. Kita masuk pada bahagian ni. Okey. Imla al-faraghat bil ijabah al-munasibah. Okey. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey, saya nak tanya pada Adli. Okey. Soalan yang kedua. Istisqa syar'an huwa su'alullahi ta'ala an yasqiya ibadahu faragh ala sifatin makhsusah. Agak-agak apa jawapan dekat ruangan kosong tersebut? Indah hajatihim. Betul Confirm? Yakin? Okey, betul. Jawapan kamu diterima. Tepat sekali. Masya-Allah, kalam wadih. Aywa. Asani, soal rakam salis, tusannu salat al-istisqa faragh wal bawadi wal musafirin. Baik, ma hiya al-ijabah sahihah fi makan al-faragh? Faddal li Ali bin Ali. Apa jawapannya Ali? Cuba. Jangan takut gagal salah menjawab. Tak jelas dia punya soalan. Okey, tusannu solat al-istisqa faragh, ruang kosong, bawadi wal musafirin. Okey, itu soalan dia. Soalan ketiga. Nampak tak soalan dia? Lil muqimin. Aywa, al-ijabah sahih. Akhirnya Ali berjaya menjawab dengan tepat. Tusannu solatul istisqa lil muqimin wal bawadi wal musafirin. Kena ingat dalam soalan ni kalanya ada beberapa perkataan yang ditinggalkan atau digugurkan. Okey, dia bukan ambil satu ayat yang penuh, jumlah yang penuh, akan tetapi ada beberapa ketikanya soal tersebut dia ambil bahagian satu fakrah muayyanah yang boleh dijadikan soalan. Jadi kadang-kadang pelajar terkeliru dengan situasi atau bentuk soalan sedemikian. Okey, soal rakmu khamis, yusannu an yazkurallaha ba'da kulli faragh. Yusannu an yazkurallaha ba'da kulli faragh. Baik, ma hiya al-ijabah fi hadzal faragh? Apa jawapan dia? Soalan tak jelas. Rakmul khamis, yusannu an yazkurallaha ba'da kulli faragh. Sunat untuk mengingat Allah pada setiap apa? Takbirat. Aywa. Tepat sekali jawapan. Wal akhir. Okey, soalan ni kalau kata saya sebut dalam bahasa Melayu boleh kot. Okey. Saya nak bagi soalan ni lagi sekali lah pada Ali. Boleh Ali? Agak-agak Ali lah. Okey. Pada rakaat pertama, selepas Fatihah tu, kita disunatkan baca surah apa? Dan pada rakaat yang kedua tu, kita disunatkan baca surah apa? Selepas Fatihah. Pada rakaat pertama, pada rakaat pertama, selepas bacaan Fatihah disunatkan untuk membaca surah Qaf. Okey. Dan pada rakaat kedua, selepas bacaan Al-Fatihah, disunatkan untuk membaca surah Al-Qamar. Aywa, tepat. Mia bil miwa.
Mia bil mia. Mumtaz. Kena baca full surah ke macam mana Ustaz? Ya, baca full surah. Oh, panjang tu. Tak panjang. Tak panjang Ustaz? Pendek je. Dia nampak macam panjang. Lagi panjang surah Al-Baqarah. Ni tak silap surah Al-Masani. Al-Baqarah tu dia mutawilat kan. Ni surah Al-Masani so dia sederhana panjang. Okey lah. So boleh larat lagi lah nak berdiri kan. Larat lah Ustaz ya. InsyaAllah. Sebab kita nak minta rahmat Allah tu, orang kata kita kena minta bersungguh-sungguh. Betul tak? Okey. Okey, seterusnya. Ini kita dah selesai dalam bahagian hukum dan illah. Okey, ini dalam contoh soalan soalan OPB. Okey, ni soalan sebenar ni. Saya ambil saya print screen. Okey. Ar-rasmul bayanil ati dalla ala hikmati solatil istisqa. Okey, kalau kata di sini bentuk soalan begini, kita dah tahu apa ta'khirun nuzul matar huwa ibtila min Allah, kemudian tazkirun nas bian asal ni afwan zikrun ni'matil ma' min akbarin ni'am ala ibadi min akbarin ni'matillah ala ibadi. Kita pelajar dia perlu menjawab dua lagi ruangan kosong. Okey, di sini pelajar dia nak jawab tazkirun nas bihajatihim ila rabbihim. Dia nak jawab mengingatkan manusia bahawa mereka ni perlu sentiasa memerlukan Allah SWT, sama ada pada jawapan yang pertama A ataupun pada jawapan B, kedua-duanya boleh diterima pakai. Okey, dia boleh duduk atas atau bawah. Melainkan sekiranya dia jawapan tu dia berturutan, dia perlukan ikut dia punya turutan, maka pelajar dia wajib mengikut turutan tersebut untuk mengelakkan kehilangan markah. Okey, ni. Okey. Masyru'iyatus solat wa du'a listijla bil ghais. Dia boleh duduk pada bahagian A dan dia boleh duduk pada bahagian B. Okey, Ustaz. Sebelum kita nak terus lagi Ustaz, awak kata kita berehat seketika. Baik. Alright, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ala tariq ila najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey Ustaz, kita dalam subjek syariah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail. Baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi latihan kita? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tadi kita dah sentuh sedikit tentang hikmah solat istisqa. Pada waktu yang sama, kalau kata pelajar-pelajar tingkatan 5, mereka ada belajar satu lagi bab solat yang terakhir, solat gerhana. Di situ pun ada hikmahnya juga. Okey, hikmah ni senang cerita markah bonus lah untuk pelajar-pelajar. Dia dapat markah free. Sampai 4 markah boleh dapat. Tinggi tu. Okey, pada hikmah solat gerhana, dia ada satu hikmah yang boleh diguna pakai untuk solat istisqa. Iaitu al-iltija ilallah bi an yakshifal bala. Ini hikmah pada solat kusuf. Okey, kita menuju kepada Allah atau kita berpaling bersegera memohon kepada Allah supaya diangkat bala yang menimpa kita. Tu. Jadi hikmah pada solat al-kusuf boleh diguna pakai untuk solat istisqa ini. Okey, seterusnya kita skip terus dan kita masuk pada hikmah puasa sunat. Okey. Setiap tajuk dia ada hikmah-hikmah yang tertentu. Orang kata Ustaz, kalau puasa banyak ni boleh diet Ustaz? Boleh ke? Dia boleh kita umpamakan sebagai diet lah. Boleh Ustaz? Diet mudah, dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi? Dia ada 2 hikmah kat situ kan. Okey. Kan? Satu hikmah diet, satu lagi hikmah dapat pahala lah, insyaAllah. Apa kata Ustaz, kita tanya murid kita ni Ustaz, hikmah siam masnun. Siapa nak cuba? Okey, siapa boleh tolong bacakan? Okey, Alif, boleh tolong bacakan hikmah yang pertama untuk puasa sunat? Ziyadah at-ta'abud wa takarrib ila Allah. Apa maksudnya tu Alif? Menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Nampak muka dia dah beriman sangat Ustaz. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, siapa nak cuba? Syukran. Asani mungkin Adli. Okey, Adli. Adli, boleh tolong bacakan hikmah yang kedua untuk puasa sunat? Faddal. Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas. Yang kedua tu tak berapa jelas dia. Okey, nampak? Nampak. Okey. Al-ibtiadu anil irtikabi wal ma'asi. Al-ibtiadu anil irtikabil ma'asi. Makna dia agak-agak apa ya? Apa maksudnya? Maknanya menjauhi daripada melakukan maksiat. Wah. Betul Ustaz? Bagus, tepat. Ni soalan tahun lepas. Ini tajuk tahun lepas dia orang belajar ni. Mana dia pun boleh ingat, okey lah. Alhamdulillah lah. Maknanya puasa ni Ustaz boleh menghindarkan kita daripada melakukan maksiat. Ya, sebab tu kalau kata orang bujang, dia mereka ni disunatkan wa ala man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu wija. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mampu untuk bernikah, maka digalakkan pada mereka untuk berpuasa sebab pada puasa tu ada wija, ada wiqayah, ada dia punya penghalang untuk dia melakukan perbuatan yang dihindar. Okey. Seterusnya Ustaz, yang ketiga. Yang ketiga saya minta Nafisah. Nafisah boleh tolong bacakan hikmah yang ketiga? Nafisah punya mikrofon ada problem sikit Ustaz. Oh ya. Apa kata kita pergi kepada murid yang lain? Sorry. Okey, kita minta pada Adlina. Silakan. Adlina boleh bacakan yang ketiga? Boleh. Yang ketiga, tahzibu an-nafsi wa tarbiyati al-masyaa'ir. Tahzibun nafsi wa tarbiyatul masyaa'ir. Baik. Ma makna tahzib al-awwal wa tsani ma makna masyaa'ir? Okey. Apa makna tahzib? Mendidik. Mendidik. Masyaa'ir? Masyaa'ir melembut. Melembut perasaan. Tarbiyatul masyaa'ir. Perasaan. Ayuh perasaan. Maknanya maksudnya? Tahzibun nafsi, dia mendidik jiwa. Wa tarbiyatu, dan dia mengasuh atau mendidik pun boleh juga perasaan sebelum jiwa. kita tamat Ustaz, mungkin Ustaz boleh sempurnakan yang keempat tu Ustaz. Okey. Yang keempat tu apa dia Ustaz? Tahrikul masyaa'ir wal ahasis bima yu'anihil fuqara wal masakin. Dia menggerakkan perasaan dan juga deria kita tentang apa yang ditimpa, apa yang dirasakan oleh golongan fakir dan juga miskin dengan puasa ni. Jadi oleh sebab itulah Ustaz, kita perlulah orang kata apa, jangan orang kata makan banyak sangat. Raya-raya ni kan, ingat juga untuk kita terus berpuasa sunat. Okey Ustaz, sedikit rumusan daripada Ustaz. Okey, rumusan daripada saya sebagai seorang guru kepada pelajar, kita cubalah menghayati, okey, seberapa yang boleh puasa-puasa fardu, puasa-puasa sunnah kita amalkan, terutama pada pelajar. Pada pelajar, saya amat galakkan pelajar-pelajar usia remaja untuk mereka memenuhi masa mereka selain daripada ulang kaji pelajaran, mereka memenuhi ruang masa mereka untuk mereka melazimkan ibadah fardu dan sunat, terutama qiyamul lail. Qiyamul lail ni bagi saya satu benda yang selain daripada puasa Isnin Khamis, puasa 3 bulan dan puasa 6 hari Syawal, Qiyamul Lail, Allah SWT menyatakan di dalam ayat Al-Quran, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Okey, orang yang mendirikan solat malam ni, Allah akan kurniakan pada mereka berbagai kelebihan dan kata-kata mereka tu lebih tepat, lebih padu. Jadi saya galakkan pada pelajar untuk sentiasa qiyamul lail dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Sebab waktu itu Ustaz, memang kita dengan Allah saja kan. Hanya kita berhadapan dengan Allah SWT. Kita nak bercerita apa pada waktu itu, kita boleh bercerita dengan Allah SWT. Apa saja boleh mengadu kepada Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz Ismail, dan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Samti Sabak Bernam. Ustaz Ya, saya dan saya sebutkan Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Dan terima kasih kepada semua murid-murid kita. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh lambai sikit kepada kita semua. Sebelum kita berakhir, terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kalau makan tu ingat jiran sebelah tau. Jangan makan seorang je. Nanti jemput saya datang rumah. Okey Ustaz ya? Okey, kita jumpa lagi. Jemput. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Lilin dicari ketika gelap, dibakar untuk menerangi kegelapan, membakar diri demi menghasilkan cahaya. Guru mengajar anak muridnya mengenal dunia, bermula dari kosong sehingga menjadi hebat. Tiadanya guru, maka tiadanya orang bijak pandai. Guru, penat lelahmu tidak terluah, masuk kelas ini keluar kelas sana. Tidak jemu memberi ilmu, demi masa depan insan berguna. Guru, hidupmu seperti lilin membakar diri, memancarkan cahaya ketika kegelapan, membimbing sehingga ke jalan yang betul, sehingga akhirnya kehabisan badan. Terima kasih cikgu.